isu yang panas sekarang ni Ustaz, pasal video benarkan benda tu pun dah ada dekat YouTube. Video set video set dan jam Omega. Tuan-tuan dan puan sekalian, mereka minta komen. Saya dah komen dah, komen gitu-gitu je lah. Taklah masuk TV. Ini masuk video. Ni boleh masuk. Cerita dia macam ni dah. Prinsip dulu, prinsip dasar dulu kita ambil. Pertama sekali tuan-tuan dan puan sekalian, hukum menyebarkan keaiban manusia. Soal pasti berlaku atau tidak, yang tu sat lagi. Nombor satu, hukum menyebarkan keaiban manusia. Kalau Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia nampak, dia dengar bunyi pelik, dia nampak pintu rumah orang terbuka, tuan-tuan dan puan sekalian, dia berasa dia nak pergi tengok. Lepas tu dia kata, apa perlu aku ni nak pergi kacau rumah tangga orang, nak pergi mencari kesalahan-kesalahan manusia. Dia berlepas dari, dia lari. Itu Umar Al-Khattab. Apatah lagi Nabi SAW datang wanita, tuan-tuan dan puan sekalian, memang mengaku depan Nabi, aku berzina. Aku berzina depan rumah Nabi SAW, depan Nabi SAW. Nabi tak panggil para sahabat pun, masa hamba nak tahu tak dia ni buat apa? Nabi suruh balik. Sampai dia mengandung, sampai Nabi suruh lahirkan anak dulu. Subhanallah, tuan-tuan dan puan sekalian. Itu asal, ini riba. Satu keaiban. Haram, tak kira duk mana-mana parti pun, mana-mana pihak pun, tentang menyebarkan keaiban manusia merupakan satu dosa yang sangat-sangat besar. Aib. Al-ghibah. Oh, yang ghibah jangan main. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala nyatakan, aturid apa ni? Atuhib an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtuhu. Ayuhib an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtuhu. Adakah seseorang itu dia nak makan bangkai saudaranya sedangkan dia tak mau? Benci benda tu. Ini hukum yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan, berikan kepada mereka-mereka yang menyebarkan keaiban manusia di atas muka bumi. Itu menyebarkan keaiban yang betul-betul berlaku. Isu sekarang ni, adakah keaiban perkara tersebut berlaku atau tidak? Ini isu kedua. Subhanallah, sekiranya perkara tersebut berlaku, ia tetap termasuk dalam hukum menyebarkan keaiban manusia. Satu. Sekiranya perkara tersebut tidak berlaku, tuan-tuan dan puan sekalian, subhanallah, Nabi sebut sab'un minal mubiqat, 7 dosa yang paling besar, kata Nabi di dalam hadis. Antaranya kata Nabi yang pertama, syirik. Kata Nabi sebut derhaka pada kedua ibu bapa. Sampai kepada Nabi sebut syahadatuz zur, persaksian palsu. Nabi bangun berdiri. Para ulama yang mengulas hadis ini, tuan-tuan dan puan sekalian, menyatakan bahawasanya mengapa Nabi bangun berdiri? Kerana persaksian palsu ini hukumnya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tu syirik Nabi sebut syirik dulu. Nabi tak angkat pun syirik. Walaupun syirik itu sangat berat, syirik yang mengeluarkan orang dari Islam. Tapi bila mai kepada persaksian palsu, Nabi bangun berdiri. Sebab persaksian palsu ini implikasinya sangat-sangat buruk dalam masyarakat. Menyebabkan manusia-manusia yang tidak beramanah berkata-kata di atas muka bumi. Menyebabkan manusia-manusia yang cetek akal pemikiran mereka menerima dan telan bulat-bulat, macam telan Makjun. Makjun orang tak pepak, orang telan begitu kan. Telan terus berita ni pasal dia bodoh. Dia terima terus. Oh, ini pasti benar, ini pasti betul. Itu sekiranya berita tersebut tak betul. Ini dua benda. Kemudian tuan-tuan dan puan sekalian, ini dua benda tadi, apa yang pertama tadi saya katakan tadi, iaitu tentang menyebarkan keaiban manusia. Sama ada benda tu betul ataupun tidak, hukum menyebarkan perkara tersebut tetap haram. Sekiranya benda tu betul, dia termasuk dalam ribah. Sekiranya benda tu salah ataupun benda tu tak betul, ia termasuk dalam syahadatuz zur ataupun masyhur, perkataan yang diguna pakai dalam masyarakat kita pada hari ini, iaitu fitnah, tuduhan palsu. Besar hukumannya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Seterusnya yang ketiga, tuan-tuan dan puan sekalian, kita ni yang mendengar khabar-khabar angin seperti ini, jangan diulang. Oh, tak betul ini, mana boleh betul? Satu yang kata, tepat, aku tengok sebiji perut macam tu. Jangan ulang. Kita tak tengok, kita tak tahu, jangan kata betul, jangan kata tak betul. Yang penting, aku berlepas diri daripada semua cerita-cerita seperti ini. Saya berlepas diri. Saya berlepas diri daripada cerita-cerita seperti ini. Tak kira benda ni main daripada sagi ada video set parti lain pula. Dia pun tak kira main. Zaman apa dia, adalah seorang ni sebut politik lucah. Ini semua tak boleh. Jadi kita jangan duk sebarkan. Macam mana boleh tersebar kata cerok? Kita lah yang nulis internet, tulis sumbangan. Ya. Kita pergi komen sana sini, sumbangan. Kita pergi duk bercakap di kedai kopi. Aku tahu lah kata bukan. Yang ni pula, aku tahu betul-betul. Depa hak tengok 12 orang tu, depa kata 200% betul. Apa tujuan kita pergi cerita? Kita nak orang tu percaya kat kita, betul tak? Kita nak orang ni menerima bahawasanya dia adalah pelakunya. Ataupun kita nak orang yang mendengar cerita daripada kita menafikan dia adalah pelaku tersebut. Sedangkan kita tak ada maklumat. Ingat firman Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang berita-berita daripada orang fasik, kamu kena teliti, tetap kamu kena teliti. Kalau nak ikut, kalau orang tu fasik, orang ni pelaku dosa besar, buat apa nak terima berita dia? Tapi tetap Allah Maha Adil, Allah suruh periksa juga, selidiki berita dia. Itu berita orang fasik. Termasuk juga berita-berita orang yang tidak fasik, kita kena teliti sama kata. Sebab dalam penyebaran maklumat, ini benda yang paling penting. Sebab agama Islam, tuan-tuan dan puan sekalian, al-isnad minad din. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya agama ini, ilmu ini adalah agama, maka lihatlah daripada siapa kamu ambil agama kamu. Al-isnadu minad din. Sanad ni merupakan sebahagian daripada agama. Laulal isnad fa bi ayyi syai'in yuqatil. Tanpa sanad, dengan apa kita nak berperang? Apa maksud sanad ni? Susul galur periwayatan itu kita pasti tidak. Dalam keadaan sekarang sukar kita mempercayai manusia dalam bahasa. Ada bercakap dengan emosi, ada bercakap pasal dia sebelah parti ni, ada bercakap pasal dia tak suka kat si fulan, ada bercakap pasal dia tak puas hati, tak dapat projek. Jadi macam-macam manusia tu. Jadi lebih baik kita jangan bercakap tentang benda yang kita tak tahu tentang dia, kebenaran dan keabsahan dia. Ambillah langkah, aku berlepas diri daripada fitnah-fitnah seperti ini. Wallahu a'lam. Berlepas diri. Kalau kita membaca cerita dia, apa dia? Membaca cerita-cerita seperti ini dalam surah Al-Baqarah. Tuan dan puan, sebenarnya bila kita katakan erti berlepas diri ini, berlepas diri daripada sama ada kita menyebarkan berita tersebut, mempercayai berita-berita seperti itu, nampak? Mengulas berita-berita seperti itu maksudnya. Adapun mengambil pengetahuan tentang senario dan apa yang ada, itu penting. Itu kita kena ambil tahu tentang apa yang berlaku. Mengapa? Kita baca hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW dalam hadis, al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum khairun min al-mu'min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala adahum. Orang beriman yang mencampuri manusia, yakni mencampuri, mengambil tahu urusan manusia dan bersabar dengan ujian-ujian dan tekanan-tekanan yang ditimpakan ke atasnya, lebih baik daripada orang mukmin yang tidak mau mencampuri urusan manusia dan tidak bersabar dengan tekanan-tekanan yang ditimpakan ke atasnya. Maksud mencampuri urusan manusia, mengambil tahu hal urusan kehidupan manusia. Kita ambil tahu, tapi kita bersabar, jangan terjebak dengan permasalahan yang mereka buat. Wallahu a'lam.